Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Faiza binti Najman ingin membentangkan tentang akidah Islamiah yang bertajuk Nabi yang diutuskan untuk berdakwah di tanah Arab iaitu Nabi Muhammad SAW. Kenalan. Sejarah Al-Nabi ialah satu perkara yang berkaitan dengan salah sila dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dari mula baginda dilahirkan sehinggalah baginda wafat. Nabi Muhammad SAW adalah saudara Ahlul Bait dan baginda dilahirkan di Mekah, Semenanjung Arab. Selain itu, baginda mula berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah selepas kejadian itu. Oleh itu, kita mestilah beriman dan meyakini tentang kewujudan Nabi Muhammad SAW. Silsilah Nabi Muhammad. Nama penuh baginda iaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Nama baginda diberi oleh datuknya sendiri yang membawa maksud yang terpuji. Gelaran Nabi Muhammad iaitu Nabi Muhammad digelar dengan gelaran Al-Amin kerana baginda meleraikan pertelingkahan yang berlaku kepada kabilah Arab. Selain itu, berkaitan dengan isteri-isteri Nabi Muhammad yang kita ketahui, isteri Nabi Muhammad ada 11 isteri, termasuklah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abu Bakar. Kisah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi terakhir di zaman ini. Ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam rahmat itu, manusia dapat meraih ketenangan dan ketenteraman. Selain itu, rahmat Nabi Muhammad sangatlah luas untuk semua masyarakat. Dan selain itu, surah At-Taubah yang menceritakan tentang pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Hadis pula mengisahkan kisah Nabi yang ada dalam hadis ialah kisah tentang kiblat. Solat menghadap ke arah Baitul Muqaddis, akan tetapi dalam hati baginda lebih suka apabila kiblatnya menghadap ke arah Baitul Kaabah. Maka jemaah tersebut memalingkan tubuh mereka yang sedang solat itu ke arah Baitullah. Kisah Nabi Muhammad berdasarkan kisah-kisah Israeliat. Penyebaran kisah Israeliat dalam kitab-kitab tafsir dapat menjejaskan akidah seseorang individu dan menggoyangkan pegangan umat Islam. Selain itu, menjelaskan tentang akhlak-akhlak Nabi SAW yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Firman Allah surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 46. Akhlak-akhlak Nabi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran menyerupai apa yang disebut di dalam Taurat. Aku berjumpa dengan Ka'ab al-Ahbar. Aku pun menanyakan persoalan yang sama kepadanya, lalu menjawab seperti mana yang dijawab oleh Abdullah bin Amru tanpa ada beza sedikit pun. Mukjizat Nabi Muhammad dari sudut sains. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Dari sudut bahasa, Al-Quran bermaksud atau berbentuk masdar dari perkataan qara'a yang bermaksud baca. Selain itu, Imam Syafi'i berpendapat bahawa perkataan Al-Quran ini yang digunakan adalah berbentuk makrifah dan bukanlah berasal daripada perkataan qara'a. Al-Quran ialah sebuah ilmu sains dan teknologi yang dijadikan petunjuk. Selain itu, ilmu yang lain telah diambil oleh para saintis ke dalam bentuk penerusan serta pengkaji Al-Quran. Pandangan agama lain tentang Nabi Muhammad. Pandangan agama Buddha. Buddha memberitahu akan datang seorang yang disebut Maitreya. Hampir semua kitab agama Buddha mengatakan sebegitu. Maitreya ialah seorang yang bersih, seorang yang mempunyai kekuatan yang tinggi, yang memiliki kepandaian, yang beruntung dan yang dapat mengetahui alam ini. Maitreya ini juga akan berdakwah dengan agama yang agung ini sejak awal sehingga akhir serta memperkenalkan kaedah hidup yang cukup sempurna. Genjala kaum Nabi Muhammad SAW di zaman moden. Kerosakan akidah yang boleh membawa seseorang menjadi murtad. Akidah adalah satu perkara untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk keimanan yang teguh kepada Allah SWT. Murtad pula bermaksud adalah berpaling dari ajaran Islam menurut syarat kepada kekufuran atau keluar daripada Islam. Selain itu, kurang dari salah satunya menyebabkan seseorang itu rosak akidahnya atau gugur keimanannya. Sikap atau akhlak Nabi Muhammad SAW menurut hablum minallah, minan nas atau minal alam. Hablum minallah ialah hubungan manusia dengan Allah. Perkara tersebut perlu berjalan sama rata iaitu hubungan sesama manusia tidak boleh bertentangan dengan hubungan kita kepada Allah. Selain itu, hablum minallah adalah benda yang berkait rapat dengan perjanjian seseorang manusia dengan Allah SWT sebelum manusia dilahirkan di muka bumi lagi. Akhlak Nabi Muhammad menurut hablum minallah ialah Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir. Selain itu, Nabi Muhammad adalah Nabi yang menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bukti penemuan artifak atau makam Nabi Muhammad menurut pengkaji sejarah tentang makam Nabi Muhammad di Tanah Suci Madinah terdapat satu tempat yang teristimewa dan di dalamnya terdapat Masjid Nabawi yang merupakan tempat di mana makam Nabi Muhammad. Pertama, pagar yang tinggi yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi. Makam Rasulullah SAW dipagar dengan pagar yang tinggi yang berhias dengan kaligrafi dan ia berwarna keemasan.
Yang kedua, berada dalam Masjid Makam Nabi Muhammad, adik tiri beliau mencadangkan supaya makam Nabi Muhammad diletakkan di sekitar Masjid Nabawi. Yang ketiga, makam Nabi yang tidak pernah sepi, dikunjungi atau diziarahi oleh jemaah umrah ataupun umat Islam yang berkunjung ke Madinah. Akidah Islamiyah tentang artikel review yang bertajuk Riwayat Israiliyat dalam Tafsir Al-Quran, Persepsi Pensyarah Pengajian Islam di IPTA terpilih di Malaysia. Pendahuluan. Artikel Riwayat Israiliyat dalam Tafsir Al-Quran, Persepsi Pensyarah Pengajian Islam di IPTA terpilih di Malaysia merupakan salah satu artikel yang ditulis oleh 5 orang penulis iaitu Syed Muhammad Cheddar A. Irwan Santridul, Kuwait, Nur Saadah Hamisah Elias Khair, Khairul Anwar Muhammad dan Khairul Nizam Zainan Nazri mengenai riwayat Israiliyat dalam Tafsir Al-Quran yang diterbitkan pada tahun 2018. Informasi bibliografi, tajuk penuh Riwayat Israiliyat dalam Tafsir Al-Quran, Persepsi Pensyarah Pengajian Islam di IPTA terpilih di Malaysia. Penulis Syed Muhammad Cheddar A. Irwan Santridul, Kuwait, Nur Saadah Hamisah Elias Khair, Khairul Anwar Muhammad dan Khairul Nizam Zainan Nazri. Tempat dicetak adalah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Tarikh terbit adalah 2018. Jumlah muka surat adalah 10 muka surat. Nombor ISSN ialah 25903799 dan nama jurnal ialah Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs. Pengenalan penulis dan pemikirannya. Syekh Muhammad Cheddar merupakan seorang pensyarah di Universiti Sains Islam Malaysia dan nama penuh beliau ialah Syekh Muhammad Cheddar Syed Abdul Rahman Al-Yahya. Beliau merupakan pendidikan dan kelayakan penulis. Syekh Muhammad Cheddar merupakan seorang yang memiliki taraf pendidikan yang tinggi iaitu memiliki ijazah master dan PhD di Universiti Al-Azhar. Selain itu, pendidikan A. Irwan Santridul, Kuwait pula ialah seorang yang bijak dalam mengkaji ilmu hadis. Komentar artikel dan penulis-penulisnya. Riwayat Israiliyat dalam Tafsir Al-Quran menarik minat penyelidik lain untuk mengkajinya dengan lebih mendalam. Selain itu, Syekh Muhammad Cheddar selain artikel ini ialah makna barakah dalam Al-Quran dan aplikasinya di kampus Kontrol dan USIM yang menceritakan tentang maksud barakah, aplikasi barakah dalam kehidupan kita dan makna barakah dalam institusi pendidikan. Selain itu, A. Irwan Santridul, Kuwait, selain artikel ini ialah The Role of Nation and Indonesian Ulama in Hadith Studies, Muhammad Idris Al-Marbawi and T.M. Hasbi Shadiki yang berkisarkan tentang perbandingan dalam bidang hadis. Ringkasan artikel. Riwayat Israiliyat yang telah masuk ke dalam tafsir Al-Quran secara perlahan. Selain itu, ia menjelaskan mengenai Al-Quran mempunyai pelbagai kisah Nabi dan umat yang terdahulu. Subtopik pertama membincangkan tentang definisi dan asal-usul Israiliyat yang diambil daripada sudut bahasa dan menurut istilah ahli tafsir. Ia menceritakan tentang eksistensinya dalam tafsir Al-Quran iaitu Rasulullah SAW membenarkan umatnya untuk mengambil separuh riwayat dari Ahlul Kitab. Isu yang dibawa oleh penulis, unsur yang berkaitan dengan hadis dan yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan tahap pengetahuan pensyarah tentang kisah irsal ini serta usaha untuk mengelakkan daripada berlakunya pencampuran kisah irsal dengan kisah dalam Al-Quran. Selain itu, menyebutkan para ulama memainkan peranan penting dengan membuat garis panduan untuk penerimaan dan penolakan terhadap riwayat Israiliyat. Ia menceritakan tentang ekstensinya dalam tafsir Al-Quran yang menerangkan tentang kisah Israiliyat pada zaman Rasulullah SAW. Isu yang menarik menurut pandangan pengkaji. Ekstensinya dalam tafsir Al-Quran mengenai apa yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW tentang kisah Israiliyat yang tidak berkembang dalam penafsiran Al-Quran pada masa itu. Hadis yang memberi kebenaran untuk mengambil riwayat dari Ahlul Kitab iaitu hadis Rasulullah SAW. Selain itu, kalangan ahli tafsir tidak menggunakan metodologi sanad al-hadis yang menyebabkan tafsiran itu terdapat unsur-unsur Israiliyat. Menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Kekuatan artikel ini mempunyai isi yang sangat terperinci dengan menceritakan tentang kisah Israiliyat dari sudut makna dan asal-usulnya serta menerangkan tentang perkara lain. Pengkaji mendapati bahawa ada sebahagian penggunaan bahasa Melayu yang digunakan dalam artikel ini adalah susah untuk memahaminya. Yang ini merupakan kelemahan artikel ini. Dari segi sumbangan pula, artikel pula dari segi individu, mereka dapat mengetahui apa maksud Israiliyat itu dan apa akibat jika mengamalkannya. Kritikan dan ulasan pengkaji terhadap artikel. Pengkaji menyokong artikel yang ditulis oleh penulis-penulis tentang riwayat Israiliyat dalam tafsir Al-Quran. Usaha yang dilakukan ialah dengan menetapkan kedudukan sesuatu riwayat dari segi sanad dan isi kandungannya.
Bahagian persepsi pensyarah terhadap masalah ini yang merupakan satu usaha untuk mendapatkan bahayanya riwayat Israeliat. Selain itu, mendapatkan maklumat dari soal sedia ini, terdapat pelbagai persepsi pensyarah terhadap kisah Israeliat. Impak pengkaji terhadap penulisan artikel. Membuat perbincangan melalui respon yang diberikan oleh pensyarah tentang riwayat Israeliat ini. Muncullah usaha yang lebih efektif yang merangkumi dua perkara iaitu para ulama mestilah bersikap teliti dalam menafsirkan Al-Quran. Selain itu, menerangkan bahawa kisah Israel itu sudah lama wujud dan ia berkembang di sekitar bangsa Arab sebelum Rasulullah. Maklumat baru yang pengkaji peroleh. Memahaminya dengan lebih lanjut tentang riwayat Israeliat dalam tafsir Al-Quran ini dengan lebih terperinci. Selain itu, tentang penulisan oleh tafsir pada zaman tabi'in yang tidak mementingkan kualiti dan tafsir pada masa itu sudah dicampuri dengan unsur Israeliat. Menyebabkan terdapat banyaknya hadis palsu, ada unsur pendustaan dan penipuan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Rumusan dan cadangan. Artikel ini sangat berguna untuk para pekaji dalam mengkaji tentang riwayat Israeliat dalam tafsir Al-Quran. Penulis juga banyak meletakkan contoh serta penerangan bagi sesuatu topik yang dihuraikan. Cadangan dari sudut penulisan, penulis boleh membuat ayat secara ringkas. Selain itu, penulis mestilah menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami oleh para pembaca. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.